Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi ruang untuk menikmati majlis ilmu yang mana insya-Allah saya pada setiap hari Selasa melalui page yang tuan-tuan sedia maklum, tuan-tuan sedia tonton sekarang ni, kita akan membincangkan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang mana insya-Allah terdiri daripada tokoh-tokoh fiqh, terdiri daripada tokoh-tokoh hadis, terdiri daripada tokoh-tokoh tafsir, tokoh-tokoh dalam akidah dan sebagainya. Tetapi malam ini insya-Allah kita akan mulakan tokoh kita, iaitulah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, merupakan salah seorang daripada imam mazhab ataupun boleh kita katakan sebagai pengasas mazhab Imam Abu Hanifah yang terkenal, yang mana insya-Allah nanti kita akan tengok daripada sudut ataupun kita akan bincang daripada sudut ilmunya, daripada sudut menuntut ilmu, daripada sudut sikap ataupun peribadi, ataupun daripada sudut yang lain kita boleh katakan keadaan beliau, seorang yang hartawan, seorang yang kita kata kaya, yang mana akhirnya beliau memilih jalan untuk menuntut ilmu dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukanlah bermakna beliau ni merupakan salah seorang yang boleh kita katakan sebagai orang yang dulu leka dengan dunia, menuntut kita kata apa, mencari semata-mata harta dan sebagainya, bukan. Akan tetapi daripada sudut asasnya kita kata background beliau ataupun latar belakang beliau ni merupakan salah seorang yang kita kata sebagai jutawan ataupun hartawan, ataupun boleh juga kita kata sebagai peniaga yang akhirnya meninggalkan, kita bukanlah kata meninggalkan seluruhnya, akan tetapi daripada sudut asasnya kita kata menambahkan lagi ataupun memfokuskan pula bidang yang khusus kepada menuntut ilmu. Nanti insya-Allah kita akan bincang bagaimana keadaan dan sebagainya daripada sudut jalan ataupun kaedah ataupun cara beliau menuntut ilmu. Baik, jadi secara umumnya Imam Abu Hanifah kena betulkan, sebab ada setengah orang kata ialah Imam Hanafi. Kan Imam Hanafi tu tak berapa tepat. Yang tepatnya kita kena sebut adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Hanafi tu mazhab dia. Jadi kita nak kata mazhab tu Hanafi baru betul. Kalau imam nak tujukan kepada sebab ada buku yang tulis, sebab ada penulisan, ada sebagainya, terkeliru ataupun mungkin tidak jelas daripada sudut apa sebenarnya nak bagi tahu tu. Kalau kita sebut Imam Hanafi, maka itu adalah satu kesilapan. Maka kita kena sebut adalah Imam Abu Hanifah ataupun kita panggil mazhab Hanafi. Itu nak kena betulkan sikit daripada sudut penulisan dan sebagainya. Baik, nama sebenar beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit, yang mana dilahirkan pada tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 150 Hijrah. Itu nama sebenar beliau adalah Nu'man, Nu'man bin Thabit. Jadi nama Nu'man ni salah satu daripada nama yang baiklah. Bin Thabit, Thabit tu adalah daripada ayah beliau, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah kita kata menganugerahkan dengan nama Thabit ni banyaklah. Zaid bin Thabit dan sebagainya, nama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi beliau lahir pada tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 150 Hijrah. Dan ketika kelahiran beliau ni, ni kan, ni saya cerita sebut sikitlah sebab ada munculnya ketaksuban dalam mazhab. Jadi mereka menyatakan Imam Abu Hanifah ni takut untuk lahir. Kenapa? Takut untuk lahir disebabkan Imam Syafi'i takut untuk lahir kerana Imam Abu Hanifah masih hidup. Jadi sebab tu Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan meninggal pada tahun 204 Hijrah. Kenapa? Kerana takut kepada Imam Abu Hanifah. Sebenarnya ini adalah satu ketaksuban. Walaupun kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, seperti mana dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab dan sebagainya, menyatakan bahawa Majmu' menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah ni, walaupun tarikh lahir, tarikh kematian itu adalah 150 Hijrah bersamaan dengan tarikh lahirnya ataupun tahun lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah, tetapi daripada sudut harinya tak sama. Daripada sudut bulannya pun tidak sama.
tahun saja sama, dan kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala nak kita kata mewujudkan satu orang imam lagi, Imam Syafi'i, selepas mana kematian Imam Abu Hanifah. Dan beliau ni dilahirkan di Kufah. Ada yang kata Kufah ni kita kata area tu boleh dikatakan sebagai di Iraq di Iraq. Dan ada yang kata sebenarnya berhampiran dengan Tirmiz, ada yang kata berhampiran tempat itu dengan Al-Anbar dan sebagainya. Tapi secara umumnya di Kufah itu lahirnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan dalam beberapa riwayat seperti mana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dan sebagainya, menyatakan bahawa beliau ni lahir pada tahun kita kata 80 Hijrah, meninggal 150 Hijrah. Dan secara sifat peribadinya, beliau ni merupakan satu orang yang tampan, yang handsome, yang cantik, yang selalu berwangi-wangian, pakaiannya juga hebat, dan juga kita kata satu orang yang menjaga penampilan. Daripada sudut sikap, ni beliau satu orang yang merendah diri, tak suka kepada provoke. Provoke ni boleh kita kata bila orang provoke nak bagi kita jadi panas kan, nak bagi kita jadi naik angin dan sebagainya, ataupun kita kata sebagai apa, sakit hati dan sebagainya. Maka pada waktu tu Imam Abu Hanifah dia lebih suka berdiam, lebih suka kita kata kepada perkembangan ilmu dan kurang daripada sudut nak berdebat dan sebagainya. Itu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan beliau tak suka berdebat dengan orang-orang yang tak ada ruang untuk mendatangkan ilmu kepada beliau, tetapi suka berdebat dengan orang yang boleh memberikan ilmu, kefahaman kepada beliau. Itu daripada sudut sikap peribadi Imam Abu Hanifah rahimahullah ataupun Nu'man bin Thabit rahimahullah. Kita sebenarnya boleh panggil dua. Nak panggil radhiyallahu anhu pun boleh, nak panggil rahimahullah pun boleh. Sebab biasa kita dengar sahabat saja yang dipanggil radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ni kepada sahabat, tapi sebenarnya tak apa. Ada sebahagian riwayat seperti yang disebut oleh Imam Syirazi, disebut oleh Imam An-Nawawi dan sebahagian ulama-ulama menyatakan boleh juga untuk kita gunakan imam-imam yang hebat ni, kita gunakan perkataan radhiyallahu anhu. Contohnya apa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Cuma kita lebih sinonim lah bila sebut radhiyallahu anhu ni lebih kepada nama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun yang selain pada sahabat kita sebut rahimahullah. Tapi ia bukanlah satu pengharaman, bukanlah satu istilah yang tidak dibenarkan untuk digunakan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi beliau juga merupakan salah seorang yang fasih bercakap, dan beliau ni pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, beliau ni sering dipuji oleh Khalifah. Dan pada waktu itu Khalifah sering untuk menjadikan Imam Abu Hanifah ni sebagai kita kata sebagai ikon kepada anak-anak Khalifah Harun Ar-Rashid pada waktu itu. Dan beliau ni juga satu orang ahli ibadah, mengkhatamkan Quran pada waktu-waktu tertentu, dan juga salatnya kalau pergi ke Mekah Madinah itu lebih fokusnya lagi. Beliau ni memang semua orang akan tahu Imam Abu Hanifah ni ibadatnya sangat hebat. Bukan beliau menunjuk-nunjuk, tapi semua orang tahu memang itu sifat beliau, zuhud beliau, juga sifat ahli ibadah, abid beliau. Memang satu orang yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu secara ringkas berkenaan dengan Imam Abu Hanifah. Dan kita nak pergi kepada beliau ni sebenarnya kehidupannya, kehidupan beliau. Ketika mana kelahirannya, iaitulah Thabit, ayah beliau ni membawa berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk didoakan kepada beliau. Didoakan kepada Imam Abu Hanifah. Yang mana beliau ini merupakan salah seorang yang boleh kita katakan sebagai okey, nanti kita bincang. Adakah betul Imam Abu Hanifah ni berjumpa ataupun belajar ilmu dengan para sahabat? Sebab ada setengah orang ataupun setengah penulisan menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah berguru dengan 9 orang sahabat. 9 orang sahabat. Ada yang kata 8 orang sahabat. Jadi adakah benar sebenarnya ataupun betul ataupun tepat daripada sudut fakta dan sebagainya? Baik, nanti kita akan bincangkan. Cuma sebelum tu saya suka nak sebut dulu Imam Abu Hanifah ni, beliau ni merupakan salah seorang yang kita kata kaya, dan hidupnya itu adalah satu orang. Sebab tu dalam banyak-banyak kitab seperti mana disebut oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala, disebut oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh beliau, tarikh Baghdad dan sebagainya. Imam Abu Hanifah ni merupakan seorang tokoh peniaga yang hebat, dan antara barang dagangan ataupun barang jualan beliau itu adalah kain sutera dan yang selain daripada itu. Kan, jadi beliau ni satu orang yang alim ataupun pakar dalam bab berkaitan dengan muamalat. Nanti kita sentuh sikit lah sebab banyak fatwa-fatwa dalam bab muamalat. Nanti kita masuk sikit fiqh-fiqh Imam Abu Hanifah yang mana dipakai atau di Malaysia di peringkat fatwa dan sebagainya
Sebab tak ada solusi dalam pandangan imam ataupun mazhab yang lain. Bagaimana nak selesaikan satu-satu masalah dalam bab muamalat dan sebagainya, maka diguna ataupun dipakai dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Nanti kita akan sebut secara ringkas insya-Allah. Baik, jadi beliau seorang yang kaya. Kata Imam Ibn Mubarak, Imam Ibn Jurayj, disebut juga oleh Imam Az-Zahabi dan juga disebut juga oleh Imam Ahmad dan sebagainya, menyatakan beliau ni satu orang yang kaya, akan tetapi kekayaan beliau itu tidak menjadikan beliau lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu sisi sikap yang amat terpuji yang boleh kita ambil daripada Imam Abu Hanifah. Walaupun kaya, walaupun kita kata apa, sehingga kan disebutkan beliau ni harta-harta beliau tu digunakan untuk menampung orang susah di Baghdad. Sehingga dihantar berapa bekalan ataupun kita kata sebagai duit, sumbangan dan sebagainya ke Baghdad. Apatah lagi di Kufah. Beliau membiayai orang-orang yang susah, hatta orang-orang yang mana menjadi kita kata tenaga pengajar ataupun kita panggil sebagai majlis para ulama. Maka yang tu pun beliau boleh kita kata sebagai apa, jadikan sebagai beasiswa sebagai penuntut-penuntut ilmu. Tu kalau nak cerita tu memang kaya lah Imam Abu Hanifah. Tetapi kekayaan beliau tu tidak menjadikan beliau ni gagal dalam bab berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan fokus kepada ilmu. Nanti kita cerita. Walaupun fokus asalnya kepada kita kata apa, kepada perniagaan, tapi akhirnya beliau telah berubah dengan izin Allah menjadi seorang ahli ilmu ataupun kita kata sebagai pengasas mazhab Imam Abu Hanifah yang insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Dan beliau juga kalau ikut daripada sudut latar belakang pernah ditawarkan untuk menjadi qadi qudah. Itulah pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur pernah ditawarkan untuk menjadi qadi. Qadi ni dalam konteks pada zaman tu mufti negara lah. Bukan mufti negeri, mufti negara. Kita kata contoh macam Mesir sekarang ni ada mufti Mesir. Jordan ada mufti Jordan. Dia tak ikut daerah, tak ikut negeri, dia ikut satu. Kalau contoh macam Mesir tu, maka satu mufti saja. Kita kata mufti negara lah pada waktu itu. Akan tetapi, beliau tak menerimanya. Sebab tu ada satu orang boleh kita katakan sebagai panglima atau pegawai lah daripada daripada Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau menyebat Imam Abu Hanifah setiap hari 10 sebatan. Sehingga terkena ataupun sehingga Imam Abu Hanifah dikenakan 110 sebatan. Bukan bersalah, bukan buat silap, bukan buat salah. Tetapi beliau tidak menerima jawatan sebagai qadi, maka setiap hari disebat sebanyak 10 kali. Tuan-tuan, cuba perhatikan betul-betul. Beliau tak inginkan jawatan, beliau tidak inginkan kepada harta keduniaan, tapi fokusnya kepada ilmu, fokusnya kepada apa yang berkaitan dengan akhirat nanti. Itu kehebatan ataupun sisi yang sangat hebat yang kita boleh lihat, kita boleh ambil pedoman daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Baik, jadi kita tengok, betul ke beliau ni berjumpa dengan para sahabat? Baik, Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau tadi, itulah kitab Tarikh Baghdad, menyatakan Imam Abu Hanifah ni sebab selepas kelahiran tu ayah beliau bawa jumpa kepada Saidina Ali bin Abi Talib untuk didoakan sewaktu kecil. Waktu kecil belum boleh berjalan lagi, maksudnya lepas lahir tu berapa tempoh, mungkin 2-3 tahun macam tu umurnya, dibawa berjumpa dengan Saidina Ali radhiyallahu anhu dan mendoakan kebaikan. Seperti mana kata Khatib Al-Baghdadi. Dan ada sebahagian para ulama seperti manalah disebut dalam Siyar Ma'alam Nubala oleh Imam Zahabi, disebut juga oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Tarikh Baghdad, disebut juga oleh satu orang imam yang hebat, iaitulah kita kata siapa? Antaranya adalah Abdul Qadir, Imam Qadir Al-Qurashi. Imam Abdul Qadir Al-Qurashi, beliau bila mana menyemak dalam beberapa kitab ataupun kita kata menyimpulkan riwayat-riwayat seperti mana didatangkan oleh Az-Zahabi, Khatib Al-Baghdadi dan sebagainya, ataupun Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Imam Mu'azzam dan sebagainya, menyatakan bahawa tidak ada riwayat yang tepat menyatakan Imam Abu Hanifah pernah belajar dengan sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Jumpa sahabat tu, ya. Sebab tu beliau ni kategori sebagai tabi'in. Beliau pernah jumpa dengan Saidina Anas bin Malik seperti mana disebutkan oleh Al-Qurashi tadi. Pernah jumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sudut hierarki kedudukan, beliau ni boleh kita panggilkan sebagai tabi'in lah. Tabi'in ataupun tabi'in yang kecil. Bila masuk tabi'in yang kecil ni, dia sempat berjumpa dengan 1, 2 ataupun 3 orang sahabat saja dan tak sempat untuk mengambil ilmu. Sebab tu nak jumpa tu, dia nak iktiraf sebagai tabi'in, dia hanya sekadar jumpa sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi kalau nak kata sebagai tabi'in yang besar, yang memang belajar dengan para sahabat seperti siapa? Seperti mana Sa'id ibn Musayyib,
belajar dengan Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti mana juga siapa Hasanul Basri dan Ibnu Sirin, dan ini semua belajar dengan sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sebab tu mereka ni dipanggil tabi'in yang besar. Adapun tabi'in yang kecil ni kita boleh katakan sebagai hanya berjumpa, tak sempat belajar ataupun tak sempat mendalami ilmu, maka kita boleh kenali sebagai tabi'in yang kecil. Jadi dia sebenarnya itulah kategorinya, tapi tidaklah kita kata merendahkan dia punya darjat ataupun kedudukan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi yang betulnya seperti mana ditarjihkan oleh Abdul Qadir Al-Qarashi, satu orang ulama besar, ulama yang hebat, Imam Abu Hanifah tidak pernah belajar dengan mana-mana para sahabat dan tidak pernah berguru dengan mana-mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu dia punya secara ringkasnya. Cuma kalau kita nak tengok daripada sudut ilmu, beliau ni ambil ilmu daripada siapa? Itu juga antara benda yang bagus lah kalau kita tengok daripada siapa beliau ambil, maksudnya daripada sudut sanad beliau ini sampai kepada siapa. Okey, daripada sudut ilmu Imam Abu Hanifah ni, Imam Abu Hanifah mengambil ilmu dan guru beliau ni, kita cerita guru beliau lah. Guru beliau ni lebih kurang hampir 4,000 orang. Kan ramainya guru beliau ni. Tapi yang paling beliau sayang dan sering bermulazamah ataupun sering mendampingi guru itu adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman. Sebab tu kalau tengok daripada sudut sanad ataupun kita kata narrator kan, daripada sudut sanad tu kepada siapa, kalau kita tengok ilmu Imam Abu Hanifah ni daripada Imam Abu Hanifah pergi kepada Hammad bin Abi Sulaiman, kemudian ambil daripada Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in juga, kemudian ambil daripada Al-Qamah Al-Qaisi, daripada Al-Qamah, dan daripada Al-Qamah ambil daripada Saidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Saidina Abdullah bin Mas'ud ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita cerita daripada sanad ilmu lah. Sebab tu banyak pandangan Imam Abu Hanifah akan disandarkan ambil ataupun sumber ambil riwayat itu adalah sahabat. Siapa sahabat tu? Iaitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Kebanyakannya. Itu kita kata sumber sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Baik. Jadi beliau ni asasnya, ini kita cerita menuntut ilmu dan guru-guru lah. Asasnya daripada kecil lagi beliau ni dah menuntut ilmu. Cuma bukan fokusnya kepada ilmu. Fokusnya lebih kepada berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan kita kata perdagangan dan sebagainya. Itu fokus beliau. Akan tetapi pada satu hari, ketika umurnya mencapai belasan tahun, kita boleh katakan hampir 20-an lah, hampir lah, ataupun belasan tahun pada waktu itu, beliau berjumpa dengan satu orang tabi'in yang hebat, yang besar juga, namanya Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi. Jadi Amir Asy-Sya'bi ni dia bagi kata-kata semangat kepada Imam Abu Hanifah. Dia tanya, wahai Abu Hanifah, tidakkah kamu pergi kepada majlis-majlis? Kan beliau bertanya, wahai aku sibuk berniaga di pasar, kata Imam Abu Hanifah kan. Jadi itulah majlis yang aku pergi. Kata Amir Asy-Sya'bi, ataupun kita singkatkan Asy-Sya'bi, menyatakan, bukan itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan, adakah kamu pergi kepada majlis para alim ulama? Itu yang dimaksudkan. Maka kata Imam Abu Hanifah, aku tak pergi. Maksudnya pergi, dia bukan fokus. Kan pergi tapi dia bukan fokus. Kan seperti mana berniaga di pasar. Kepada waktu itu kata Amir Sya'bi ataupun Imam Sya'bi, pergilah kepada para ulama kerana aku melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang istimewa pada diri kamu. Maka disebabkan itu Imam Abu Hanifah dia terkesan dengan ucapan itu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, manusia nak berubah ni boleh pelbagai. Dengan ucapan satu orang, dengan peristiwa, dengan mungkin kita kata musibah yang terkena pada diri dia, dia boleh jadi berubah. Tapi Imam Abu Hanifah ni bukanlah bermaksud perniagaan yang beliau buat tu satu benda yang diharamkan. Halal. Beliau sentiasa memastikan halal dan sebagainya, daripada sudut kita kata medan berjual beli itu sendiri, daripada sudut bukan hanya teori semata-mata. Maka hebat Imam Abu Hanifah. Tetapi fokusnya kepada perniagaan, bukan kepada ilmu. Maka disebabkan itu beliau terus, kita kata fokusnya terus untuk mendampingi ilmu, dan antara guru beliau yang sangat beliau dampingi adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Jadi Hammad bin Abi Sulaiman ni merupakan salah seorang guru yang beliau mendampingi lebih kurang dalam 18 tahun. Tuan-tuan tengok, nak jadi ahli ilmu dia bukan sehari dua. Dia panjang perjalanannya. Kata Imam Syafi'i, tul safar, panjang perjalanannya. Maksudnya dia bukan 2 tahun, 3 tahun, bukan habis degree saja 4 tahun. Dah ada panjang ilmu ni. Maksudnya dalam mungkin kita menyampaikan, dan bersama tetap kita kena belajar mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Banyak perkara yang dalam agama yang kita tak tahu, maka hendak kita belajar. Bukan kita
sebab tu ada hadis, bukan hadis sahih, palsu kan, tapi kata-kata tu diriwayatkan dari sebahagian para ulama menyatakan bahawa manusia ni dia akan bermusuh dengan apa yang dia jahil. Dia tak tahu, dia akan kata benda tu tak betul. Dia tak tahu, dia akan bermusuh dengan perkara itu. Maka Imam Abu Hanifah sifatnya bukan begitu. Dia berterusan menuntut ilmu dan sehingga umur lebih kurang dalam 30-an pada 18 tahun, pada lebih kurang dalam 30 tahun, selama 18 tahun beliau menuntut ilmu. Kepada waktu tu beliau sering melazimi ilmu, melazimi halaqah Hamad bin Abi Sulaiman. Tuan-tuan bayangkan, guru ada 4,000 lebih kurang, tapi ada guru-guru yang beliau sentiasa fokus. Lain tu ada riwayat dan sebagainya, hanya meriwayatkan daripada guru dan fokus beliau adalah kepada majlis Hamad bin Abi Sulaiman. Sehingga kata Imam Ahmad Al-Zahabi dan sebagainya menukilkan, setiap kali Imam Abu Hanifah berdoa selepas solat, berdoa pada siapa? Kepada kedua ibu bapanya, beliau akan memasukkan doa kepada gurunya, iaitulah Hamad bin Abi Sulaiman. Tuan-tuan bayangkan, ini sikap ahli ilmu, mendoakan kebaikan guru yang mencurahkan ilmu kepadanya. Apa saja ilmu yang lebih, khususnya ilmu agama lah. So sebab tu kita suka ataupun kita mesti dalam kehidupan kita selain mendoakan kepada kedua ibu bapa kita, diri kita, isteri, suami kita, masukkan nama-nama guru kita dalam doa kita. Kerana mereka ini adalah membawa keberkatan, sebab bukan secara keberkatan tapi wasilah ilmu yang ada daripada Nabi SAW. Sebab tu Imam Abu Hanifah tidak pernah meninggalkan doa selepas salat memasukkan nama Hamad bin Abi Sulaiman dan guru-gurunya yang lain ketika mana beliau berdoa. Baik, jadi selepas mana beliau dah melazimi 18 tahun dengan guru beliau ni, apa yang beliau rasa nak buat pula? Kan? Iaitulah beliau nak menjadi pengajar pula, nak jadi orang yang menyampaikan ilmu pula. Sebab ni dah masak dah, ilmu ni dah masak 18 tahun ni. Maka beliau beringin kedudukan untuk menjadi guru pula. Jadi ditakdirkan, niat beliau bukan nak tunjuk, nak riak ataupun apa, bukan. Tapi untuk menjadi satu orang yang menyebarkan ilmu. Maka pada waktu itu, beliau sukar ataupun malu untuk mengasingkan diri daripada halaqah Hamad bin Abi Sulaiman. Ataupun contoh ginilah kan, kita dah menuntut ilmu, tiba-tiba kita tak datang. Jadi bila tak datang tu kita rasa macam apa? Takkan kita nak buka grup lain, nak buka ilmu lain sedangkan guru kita mengajar lagi di tempat yang sama. Jadi tak boleh macam tu sebagai satu orang yang menghormati ahli ilmu. Maka apa yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah pada waktu itu beliau telah berniat dan kebetulan Allah izinkan ketika mana gurunya Hamad bin Abi Sulaiman terpaksa pergi ke Baghdad pada waktu itu. Dalam beberapa riwayat sebut beberapa tempat lah, antaranya Baghdad, khususnya di Baghdad, iaitulah berlaku kematian daripada ahli keluarga yang terdekat. Jadi tak ada dah ahli keluarga yang terdekat, melainkan Hamad yang kena urus daripada A to Z. Daripada kebumiannya, mungkin berkaitan harta pusaka dan bagai lagi lah. Sehingga dikhabarkan, Imam Abu Hanifah menyatakan 2 bulan guru beliau tu tak buat halaqah. 2 bulan guru beliau tu tidak menyampaikan ilmu. Maka apa kata Hamad bin Abi Sulaiman, wahai Abu Hanifah? Sebab Abu Hanifah ni tuan-tuan, special. Apa yang specialnya? Dalam majlis halaqah Hamad bin Abi Sulaiman tu, semua orang, murid-murid yang ada tu, Hamad bin Abi Sulaiman bagi Imam Abu Hanifah ni kedudukan paling depan, paling dekat dengan dia. Maksudnya beliau ni guru, anak murid special lah. Anak murid utama lah. Dan beliau kata, aku tak bagi orang lain duduk, melainkan Abu Hanifah duduk kat depan ni, kerana aku melihat beliau ni satu orang yang kuat hafalannya, dari sudut kecerdikan akalnya dan sebagainya. Jadi, akhirnya Imam Abu Hanifah, apa yang beliau impikan, niatkan, bukan setakat buka halaqah lain. Beliau menggantikan gurunya yang selamanya beliau menadah ilmu selama 18 tahun, iaitulah menggantikan Hamad bin Abi Sulaiman. Dan sepanjang 2 bulan tu lebih kurang, ada soal jawab, perdebatan dan sebagainya. Imam Abu Hanifah merekodkan lebih kurang dalam 60 soalan. Ni hasil discuss lah. Discuss dengan guru. Sebenarnya bukan guru. Beliau tadi juga adalah anak murid. Ni sesama anak murid sebagai contoh. Tapi sebenarnya bila Imam Abu Hanifah mengajar, dia jadi guru lah. Jadi yang lain-lain ni jadi anak murid. Jadi 60 soalan. Daripada 60 soalan tu, selepas mana Hamad bin Abi Sulaiman balik dan beliau menyemak soalan-soalan yang dikemukakan oleh kita kata hadirin ataupun anak murid yang ditanya kepada Imam Abu Hanifah, dan pada waktu itu Hamad bin Abi Sulaiman menyatakan, daripada 60 soalan ni, 40 persoalan aku bersetuju dengan apa yang kamu jawab. Tuan, jawab ni bukan ABC, jawab ni bukan ya atau tidak, jawab ni bukan main kita kata apa, ada ulama kata begitu, ulama kata begini, bukan. Jawab ni dengan ijtihad,
Jawab ini dengan mengeluarkan fatwa daripada Quran dan Sunnah qaulus sahabi, juga daripada kaedah-kaedah yang ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah ataupun Imam Abu Hanifah itu sendiri. Kan? Jadi daripada sudut itu, sebab nanti kita akan bincang apa dia punya cara kaedah mengeluarkan fatwa daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Nanti kita bincang secara ringkas. Tapi secara umumnya saya nak sebut dulu, ketika mana telah dijawab lebih kurang dalam 60, 40 soalan itu setuju, 20 lagi tak bersetuju. Tuan-tuan, disebabkan 20 soalan tu tak bersetuju, bukan tak betul, tapi guru beliau Hamad bin Abi Sulaiman tak setuju saja dengan jawapan tu. Maksudnya Imam Abu Hanifah ada jawapan sendiri, Imam Hamad bin Abi Sulaiman ada jawapan sendiri, radhiyallahu anhum ajmain ataupun rahimahullah. Jadi selepas mana 20 soalan tu tak sama dengan gurunya, bukan salah tak sama dengan gurunya, maka Imam Abu Hanifah duduk lagi belajar daripada Hamad bin Abi Sulaiman. Ini tuan-tuan satu benda tindakan yang amat terpuji. Sebab tu kita mungkin dulu kita ada guru ramai, hebat guru-guru kita ni. Guru kita pula ni belajar pula kat luar negara dengan ulama-ulama yang hebat. Belajar dengan Syekh kita kata apa, Syuaib Al-Arnaud, belajar dengan Syekh sekian, Syekh Syarah Qudah kalau di Jordan, belajar dengan Syekh Wahbah Zuhaidi kalau di Syria, Syekh Nuruddin Aitar kalau di Syria, belajar pula di Mesir dengan Syekh Abu Isa Al-Quwaini, belajar pula dengan Dr. Rifat Fauzi Abdul Muttalib contoh di Mesir, belajar pula dengan Syekh Mustafa Adawi di Mesir, belajar pula di mana lagi, kita kata di Yaman dengan Syekh Qadi Ismail bin Imran, belajar pula dengan ulama-ulama sekian-sekian, belajar dengan siapa lagi, belajar pula dengan di Mesir contohnya, belajar pula di Jordan, di Mekah, belajar dengan Syekh Abdul Razak Badar, belajar pula dengan ayah beliau Abdul Muhsin Abbad dan sebagainya, Syekh Adam Al-Siyubi, belajar pula dengan Syekh siapa lagi, ramailah di kalangan para ulama. Maka pada waktu itu, walaupun kita mungkin dah mengajar, dah menjadi satu orang yang menyampaikan ilmu, tetap kita kena terus belajar. Itu sikap ahli ilmu. Belajarlah apa-apa ruang yang ada, menambahkan ilmu, berjalan, mencari ataupun menadah kitab dan sebagainya, tetap ia dilakukan oleh penuntut ilmu. Itu sikap terpuji yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, walaupun dah mahir berfatwa, mahir berijtihad, tetap belajar daripada guru-guru beliau yang beliau sayang, antaranya itulah Hamad bin Abi Sulaiman. Baik, kemudian kalau kita tengok juga beliau ni, kita nak pergi kepada murid-murid beliau. Okay. Murid beliau itu antara guru lah yang saya boleh sebut. Kalau ikutkan ramai lagi, tapi saya sebut fokus satu atau dua orang guru saja. Baik, kita nak pergi kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Murid beliau ni ramai. Dikatakan, kata Az-Zahabi, kata Khatib Baghdadi dan sebagainya, 400 orang. Ada yang kata murid beliau ni 4,000 orang. Bila sebut 4,000 ni, murid yang betul-betul bersama dengan Imam Abu Hanifah lah, bukan murid yang apa kejap datang, kejap tak datang ni kan. Kejap tidur dalam kelas, kejap datang tak datang, itu tak termasuk murid yang utama lah. Okay. Tapi ini kita kata murid beliau ni yang hebat menyebarkan ilmu pada dalam 400 orang lah secara ringkas. Jadi antara yang terkenal ada berapa orang? Antaranya Zufar, Imam Zufar. Antaranya adalah Qadi Abu Yusuf. Kan. Antaranya juga adalah siapa lagi? Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Antaranya juga adalah Hasan ibn Ziyad ataupun Hasan bin Ziyad. Dan ramai lagi. Jadi murid-murid beliau ni, dia ada membawa, boleh kita katakan sebagai rekod-rekod, ada dipanggil nawadir dan ziyadah, ada dipanggil sebagai zahir riwayah dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang saya tak nak fokuskan. Tetapi daripada sudut itu, ilmu beliau itu menyemai di kalangan anak-anak muridnya, dan anak-anak murid beliau inilah membawa legasi ilmu dan seterusnya sampailah kepada kita pada hari ini. Nanti saya cerita sikit sebut tentang kitab-kitab mazhab Hanafi, rujukan-rujukannya, dan begitu juga dengan pada sudut perbezaan dalam fiqh dan kaedah daripada mazhab lain special dan berbanding dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang kita bincangkan ini. Itu secara ringkas tentang anak murid beliau. Baik, saya nak pergi. Dia ada dua. Satu, usul fiqh. Usul fiqh ni secara mudahnya, bagi siapa yang dah tahu tu, tahulah, dah belajar tu, alhamdulillah lah. Tapi ini usul fiqh ni maksudnya kaedah, cara, alat untuk kita keluarkan hukum dan fatwa, ataupun nak tahu macam mana cara para ulama mengeluarkan hukum dan fatwa, kaedah-kaedah yang digunakan, caranya, dawabit, manhajnya, metodologi cara nak keluarkan fatwa, maka itu dipanggil usul fiqh. Dalam usul fiqh ni belajar pelbagai, belajar macam mana faham Quran Sunnah, pada lafaz kalimat tu macam mana kita nak tahu dia merujuk kepada sekian, adakah dia ini berfahaman, kita faham tu sebaliknya, dipanggil mafhum mukhalafah, ataupun dipanggil hukum taklifi, wajib, sunat,
harus, makruh, haram. Ada juga dipanggil sebagai hukum wad'i, iaitulah syarat, mani', batal, harus, apa semualah yang berkaitan dengan perkara itu. Jadi daripada sudut penyusunannya, mazhab Imam Abu Hanifah ni macam mana? Okey, ini ada beza dengan tariqah mutakallimin ataupun tariqah syafi'iyah. Apa beza dia? Bezanya, mazhab Syafi'i ataupun tariqah Syafi'iyah ataupun majoriti para ulama, mereka akan buat kaedah daripada Quran dan Sunnah. Kaedah pada Quran dan Sunnah. Contohlah saya sebut, ada riwayat daripada Barirah, ada riwayat daripada Ibn Abbas, ada riwayat daripada Abdullah bin Umar yang menyatakan bahawa satu orang yang makan daripada perkara yang haram, yang orang tu buat. Contoh, A ni dia pergi berjudi. B ni dia tak tahu. Tiba-tiba A belanja B. Itu cara ringkas lah. A belanja B. Jadi adakah B ni makan benda yang haram sebab yang kawan tadi guna duit belanja tu daripada hasil yang judi? Ataupun bagaimana? Baik. Jadi daripada asas tu ada kaedah daripada hadis-hadis yang sahih. Maka dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh menyatakan tabaddul apa ni dia dipanggil sebagai apa? Tabaddul ataupun sababul milk, maksudnya telah bertukarnya sebab pemilikan qa'iman maqam tabaddul dzat. Dia akan menjadi sebagai bertukarnya zat. Ini disebut oleh Syekh Ahmad Zarqa dan sebagainya dalam Qawaid Fiqhiyah. Maksudnya gini, kalau satu benda tu telah bertukar kepada benda lain, maka pada waktu tu dia tak lagi menjadi haram. Maksudnya dengan pemilikan itu, pertukaran pemilikan itu. Contoh gini, kita ada duit judi ataupun kita kata duit riba. Daripada duit judi, duit riba tu kita nak bertaubat. Jadi nak bertaubat, duit tu takkan nak pergi bakar. Kalau ikut sebahagian pandangan para ulama, kena bakar duit tu buang dekat laut. Tapi takkan macam tu. Imam Al-Ghazali rahimahullah dan sebagainya membantah pendapat tu. Jadi Imam Ghazali menyatakan bahawa duit itu boleh dimanfaatkan berdasarkan kaedah tadilah. Maksudnya bila bertukar pemilikan, ya awak yang haram guna tu sebab tu duit riba. Tapi kalau awak bagi pada fakir miskin, dah tukar sebab pemilikan itu, maka pada waktu bertukar juga zat dia. Jadi zat daripada haram tadi dah jadi halal. Harus untuk dia. Itu kaedah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya apa? Daripada Quran dan Sunnah, jadikan kaedah dalam usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah, maka daripada itulah para ulama akan menggunakan kaedah itu dan akhirnya mengeluarkan fatwa daripada kaedah itu. Itu kaedah Syafi'iyah ataupun dipanggil tariqah mutakallimin. Adapun tariqah fuqaha ataupun tariqatu ahnaf yang mazhab Hanafi pakai ni, fatwa dulu. Kan fatwa dulu maksudnya kaedah tu dah ada. Tapi fatwa dahulu dan akhirnya barulah imam-imam dalam mazhab buat kaedah. Terbalik kan, dia terbalik. Kalau kaedah Syafi'iyah maksudnya apa? Buat kaedah dulu, daripada kaedah tu baru kita berfatwa. Ini secara ringkas lah nak faham tuan-tuan. Kalau saya nak pergi dalam lagi, lagi pening. Ini secara ringkas. Tapi di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, kita fatwa. Jadi imam-imam, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ni, dia tengok pada fatwa macam mana cara Imam Abu Hanifah berfatwa. So daripada fatwa itu baru dikeluarkan kaedah. Oh, ni fatwa ni berasal pada kaedah ni. Cara fatwa ni dikeluarkan kaedah begini. Kan, ataupun metodologinya begini. Itu istimewa mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi disebabkan itu, banyak beberapa perkara dalam usul fiqh mazhab Hanafi berbeza dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagainya. Sebab mereka ni juga ada Quran, ada sunnah, ada dipanggil hiyal. Hiyal ni, hiyal fiqhiyah ni, ini panjang nak bincang. Tapi secara ringkas kita sebut, ada kaedah-kaedah yang disebut dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang mana kalau mereka nak keluarkan fatwa, maka kita akan nampak hebatnya fatwa itu berdasarkan kaedah yang mereka gunakan itu. Jadi saya nak bawa secara ringkas yang dekat dengan kita lah. Okey, secara ringkasnya. Contoh dalam hukum taklifi. Ada dipanggil sebagai wajib, ada dipanggil sebagai fardu. Dalam mazhab Syafi'i, wajib dengan fardu ni yang bezanya cuma dalam bab haji. Yang dipanggil fardu haji dan wajib haji. Fardu haji ada 5-6 perkara tu, dan yang selain daripada itu adalah dipanggil wajib haji. Jadi beza tu apa dia? Di sisi mazhab Syafi'i, fardu kalau tinggal tak ada haji. Adapun perkara wajib, contohnya bermalam di Muzdalifah sebagai contoh perkara wajib kan. Ataupun kita kata melontar jamrah 3 jamrah dan sebagainya. So kalau tak buat itu, dia boleh digantikan dengan dam. Maksudnya haji masih sah tapi wajib digantikan dengan dam. Tapi kalau fardu tinggal, contohnya apa? Wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah kata Nabi SAW, hadis yang sahih. Haji itu adalah Arafah. Jadi bila tinggal wukuf di Arafah, perkara fardu, maka dia tersingkirlah ataupun kita panggil tak adalah haji bagi dia. Okey, itu di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah. Di sisi mazhab Hanafi, fardu dengan wajib berbeza, bukan macam tu.
fardu dengan wajib berbeza adalah daripada sudut apa? Daripada sudut dalil itu. Dalil itu qat'i ataupun dhanni. Ni silah lagi tuan-tuan kan, bagi yang biasa faham dia fahamlah, tapi yang tak biasa qat'i ni dia putus. Tak ada lagi ruang untuk kita nak bincang. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pembunuh lelaki, pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Qat'i. Tapi nak potong tu dekat mana? Dekat pergelangan tangan ke, dekat sekian-sekian ke, ataupun bagaimana? Minta maaf tuan-tuan. Dia terlampau tu sangat, dia jadi macam tergalis sikit. Kan nak potong dekat mana? Dekat pergelangan tangan ke, dekat jari ke, dekat siku ke, dekat mana? Sebab ada sebahagian fuqaha mereka ambil dalil pada Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ni tuan-tuan takjub, pelik dia punya cara ijtihad ada. Dalam hadis tersebut cerita tentang harta pusaka. Harta pusaka cerita tentang wasiat. Wasiat ni dia tak boleh lebih 1/3. Wasiat ni selain pada ahli waris lah, kita nak bagi fakir miskin, kita nak bagi kepada anak yatim ataupun anak angkat, kita nak buat wasiat. Jadi nak buat wasiat ni kita kata jangan lebih 1/3, kata Nabi SAW, wa thuluthu kathir. 1/3 tu pun besar. Sayyidina Abu Bakar 1/5, sebahagian sahabat Ibn Abbas 1/4. Jadi 1/3 tu besar. Jadi sebahagian fuqaha ambil hadis tu pergi tampal dekat dalil tadi, mereka menyatakan nak potong tu jangan lebih daripada 1/3 tangan. Hebat tuan-tuan. Kan daripada asalnya wasiat pergi kepada potong tangan. Ini saya sebut ni sebagai salah satulah cara metodologi macam mana para ulama nak berijtihad. Jadi kalau kita sebut itu qat'inya potong tangan, itu putus, itu jelas, itu tak ada lagi perbincangan. Tapi dekat mana? Itu dipanggil zanni. Baik. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah yang fardu itu dalilnya qat'i. Jelas. Tak ada lagi ruang perbincangan. Adapun yang kita kata apa, yang wajib dia adalah zanni. Adapun datang daripada dalil yang zanni. Sebab tu kalau kita tengok baca Fatihah contoh, ya kan? Baca Fatihah di si mazhab Imam Abu Hanifah tak wajib. Sebab Quran sebut, ni kaedah juga umum dan khas pun penting juga dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak mengaji mazhab Hanafi ni, sekurang-kurangnya kita bukan nak mengaji betul lah, maksudnya nak tahu macam mana cara mereka keluarkan fatwa, baca usul Sarakhsi ataupun usul Syashi. Saya sempat mengaji sikit kitab ni, kita mengaji kitab ni, usul Syashi. Usul Syashi ni kalau kita tengok, semua contoh-contoh dalam tu yang dibawakan tu semua menggunakan kaedah umum. Secara ringkasnya kaedah umum. Macam mana kaedah umum tu? Contoh Allah sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Hendaklah kamu baca apa-apa yang mudah pada Quran. Dia kata dalam solat kita baca apa yang mudah. Kan Allahu akbar. Qul huwallahu yang mudah. Qul Allah. Fatihah tak wajib. Sebab Fatihah datang daripada dalil yang zanni, iaitu walaupun dalam riwayat Imam Bukhari. Ini saya bincang secara ringkas lah. Ini seputar isu-isu yang kita tahu secara ringkasnya kan. Jadi adakah Imam Abu Hanifah menolak Sahih Bukhari? Timbul pula persoalan dan sebagainya kan. Soalan yang pertama sekali, Imam Abu Hanifah dulu kan, bukannya Imam Bukhari dulu. Jadi macam mana beliau nak tolak Sahih Bukhari? Kan itu juga antara benda yang kadang-kadang orang yang terlalu taksub ataupun kurang membaca, dia akan pergi kepada itulah, akan perkara itu. Sedangkan Imam Bukhari rahimahullah lahir ataupun kita kata kemudian. Kan? Jadi daripada sudut itu kita dapat tahu bahawa Imam Abu Hanifah waktu di Baghdad, banyaknya zaman beliau tersebarnya hadis-hadis palsu. Tersebarnya hadis-hadis palsu. Disebabkan itu Imam Abu Hanifah lebih dipanggil sebagai tasyaddud fil qabuli riwayah. Beliau amat berhati-hati, tersangat berhati-hati untuk menerima riwayat-riwayat yang dikatakan datang daripada Nabi SAW. Itu satu kaedah lah. Kaedah kedua kita sebut dengan khusus tadi. Umum, dia tetap dalil itu umum, tidak akan ada dalil yang mengkhususkan. Contoh, seafood. Seafood ni mazhab Hanafi tak berapa suka sangat. Saya pernah borak dengan beberapa orang yang daripada Pakistan, dan antara Pakistan, India dan juga sebahagian Turki, sebahagian juga di tempat-tempat tertentu bermazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ni mereka tak makan sangat seafood. Saya tanyalah, sotong tak makan? Dia kata sotong tak makan. Dan cerita hebatlah tentang ulama-ulama semua. Tiba saya tanya, sotong makan? Sotong tak makan. Yang tu makan, yang tu pun tak makan. Dia kata, habis kamu makan apa? Kami makan sekian-sekian. Jadi ketam, sotong, udang semua ni tak makan. Kan? Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah sebut hurrimat alaikum maitah. Diharamkan bagi kamu bangkai-bangkai. Kan ikan tu dekat sungai, ketam semua tu bangkai. Kita makan tu bangkai. Lepas tu kita kata, habis tu ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang sekurang-kurangnya hasan ataupun sebahagian mensahihkan, yang menyatakan bahawa Nabi SAW dihalalkan bagi kamu benda-benda yang ada di laut. Maksudnya dan bangkai yang ada dalam tu. Kan yang kata Nabi SAW, wahil maitah, maksud halal lah bangkai yang ada di dalam tu, sotong ke ketam, udang dan sebagainya.
Baik, Imam Abu Hanifah kata, kami terima Quran. Hadis tu bersifat zanni, maksudnya boleh diperbincangkan lagi. Quran dah kata putus, diharamkan segala jenis bangkai. Bincang pula dah, alif lam tak alif lam, apa maksud bangkai, itu cerita lain. Tapi asasnya kita sebut ada beza antara wajib dengan fardu, dan mereka juga membezakan dalam isu beberapa masalah yang lain. Contoh lain lah kalau saya boleh sebutkan tentang makruh. Makruh tahrimi dan makruh tanzih. Kita selalu dengar makruh je kan. Ni bagi yang biasa dengar tu insya-Allah lah, faham lah. Tahrimi ni maksudnya dengan dalil qat'i. Contoh Allah kata apa? Bila mana Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Maidah ayat 90 sebagai contoh Allah menyebutkan bahawa tentang arak kan. Tentang innamal khamru wal maisir wal ansab wa azlamu rizqun ya'mali syaitan fajtanibu. Arak, judi, bertenun nasib, mengundi nasib dengan anak panah, memberi makan bahala dan sebagainya, maka itu termasuk dalam perkara rizq kotor, jijik, maka dia adalah diharamkan. Baik, jadi arak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya qat'i, dalilnya jelas. Tapi kalau makruh tahrimi, tanzihi, didatangkan dengan dalil-dalil yang dhanni. Ada pula mereka menyatakan haram tu. Maksud haram itu adalah dengan dalil qat'i, makruh tahrimi dengan dalil yang dhanni. Contoh, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW melarang la yabi'u rajulu ala bai'i akhi. Satu orang lelaki tak boleh beli jual beli, ataupun la yakhtub, tidak boleh satu orang sailang kan, ataupun meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya. Dalam mazhab Syafi'i haram, tak boleh. Haramlah hukum dia. Dalam mazhab Hanafi hukumnya apa? Makruh tahrimi. Kan dalilnya zanni. Makruh tahrimi ni maksudnya apa? Dia buat tu dia taklah membatalkan apa tu, sah dia punya peminangan itu kan. Maksudnya sailang itu dengan syarat dia kena dia melakukan dengan keadaan supaya orang tu menarik balik ataupun membatalkan pertunangan tu pihak lelaki lah. Jadi bila dia buat macam tu disebabkan dia pihak lelaki batalkan, disebabkan dia masuk meminang. Jadi pada waktu tu boleh, tetapi dia itu menganiayai zalim sajalah. Tapi mazhab Syafi'i dan majoriti ulama kata tak dibenarkan, dia haram hukumnya kerana menzalimi pihak lelaki yang mula-mula meminang tadi. Jadi itu perbincangan. Itu belum saya mendalami lagi dalam bab berkaitan dengan mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, ada yang panggil mafhum laqab, mafhum adab dan sebagainya. Mazhab Syafi'i ataupun majoriti para ulama dipanggil sebagai mafhum muwafaqah. Sebahagian pula mazhab Hanafi kata dipanggil sebagai dalalatun nas. Ini perbincangan panjang tuan-tuan, saya tak nak panjangkan kerana ini bahagian usul fiqh yang terlalu teknikal. Tapi secara ringkas kita sebut ada beza usul fiqh, cara kaedah ijtihad fatwa di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab ulama yang selain daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Baik, itu secara ringkas. Okey, saya nak buat contoh-contoh lain. Contoh pula dalam perbezaan dalam fiqh, dalam beribadat. Mazhab Hanafi ni special kan. Contoh, kalau satu orang itu dia salat. Bila salat, batal solat dia. Contohnya dia terkentut. Batal solat dia tu, dia boleh pergi ambil wudu, dia kembali semula tempat solat dengan syarat jangan bercakap. Disebut banyaklah dalam perbincangan kitab-kitab tu, jangan bercakap. Jadi bila tak bercakap tu, dia boleh sambung terus solat dia. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, antara pandangan atau pendapat dalam mazhab Hanafi, maksudnya sambung solat. Kita mazhab Syafi'i, majoriti para ulama mana boleh macam tu. Kalau kita dah terbatal solat, kena pergi wuduk baru dan ganti solat yang baru. Rakaat tadi tak kira. Dia bukan buat macam tawaf Kaabah ke apa, bukan kan. Tapi mazhab Hanafi kata boleh dengan syarat jangan bercakap saja. Jangan bercakap. Maksudnya pergi ambil wuduk dan selepas ambil wuduk tu dia kembali solat, sambung saja rakaat dia. Ni pelik ni dalam bab berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Sebab tu kita maksudnya dia ada kaedah-kaedah tersendiri dalam mazhab Hanafi. Sebab tu kita jangan melenting, jangan terkejut, jangan tuduh bukan-bukan. Ni sesat ke, ni kufur ke apa semua, dengan sebab kita tak tahu kenapa jadi macam tu. Kita pernah tanya mazhab Hanafi, kenapa buat macam tu? Apa sebab dia? Kan senang settle masalah kalau kita jenis sikap macam tu. Ni kenapa sujud macam ni kan? Ni kenapa kaki macam ni waktu solat? Ni kenapa tangan macam ni waktu solat? Cuba kita tanya. Apa sebab dia? Apa hujah dia? Kita akan berlapang dada dalam bab tu walaupun kita mazhab Syafi'i dalam banyak isu yang kita bincangkan. Okey, itu contoh satu. Dalam bab ibadat lagi contoh, solat witir. Solat witir. Ini daripada sudut kaedah bahasa pula. Dalam mazhab Hanafi, dalam hadis sahih dalam riwayat Muslim dan sebagainya, kata Nabi, kan satu orang datang pada Nabi SAW bertanya, apa yang wajib ke atas aku? Maka Nabi pun sebut solat 5 waktu dan sebagainya. Kemudian dia tanya lagi, ada tak yang lain? Hal yang ghair?
Adakah kepada aku benda lain yang boleh aku buat lagi? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a. Tidak, melainkan kalau kamu nak membuat perkara yang sunat. Baik. Illa an tatawwa'a, dalam perbincangan ulama bahasa, mazhab Imam Abu Hanifah ambil dia panggil sebagai illa tu adalah dipanggil sebagai istithna al-muttasil. Pengecualian yang menyambungkan. Adapun mazhab majoriti para ulama di situ tempat tu dipanggil istithna munqati', penyambung yang memutuskan. Jadi kata Imam Abu Hanifah, melainkan kalau kamu nak buat yang witir, tatawwa', itulah salat witir, maka kata Imam Abu Hanifah, salat yang keenam yang wajib adalah witir. Disebabkan kaedah yang dilakukan itu, cara mereka bincang itu, salat witir itu disebabkan istithna yang dipanggil tadi istithna muttasil. Dia sebahagian daripada yang wajib tu, iaitulah solat sunat witir. Kata mazhab majoriti para ulama, dah dipanggil istisna munqati', iaitulah istisna yang memutuskan. Maksudnya bukan hak wajib-wajib, yang sunat-sunat beza, dan dia memutuskan. Hebat tuan-tuan, perbincangan daripada sudut bahasa saja di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Maka mereka menyatakan solat sunat witir adalah wajib di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Hebat. Ni kita kata salah satu daripada perkara yang hebat di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Itu belum kita bincang benda-benda yang panjang lagi tuan-tuan. Contoh dalam bab berkaitan dengan muamalat. Sebab tu Imam Abu Hanifah dalam isu mencari illah dipanggil tahqiqul manat. Cari illah, sebab kenapa hukum tu kita nak buat hukum tu macam ni? Kenapa hukum tu jadi macam tu? Apa sebab dia? Apa illah dia? Apa hikmah dia? Apa dia punya perbincangan dia tu? Ni apa makna di sebaliknya? Panjang kalau nak bincang tuan-tuan, tapi secara ringkas kita sebut itu kepandaian, kehebatan di sisi Imam Abu Hanifah. Sebab tu Imam Syafi'i menyatakan seluruh ulama fiqh terhutang budi daripada keturunan ataupun daripada Imam Abu Hanifah. Disebabkan kaedah-kaedah caranya, hebatnya, pemikirannya, sumbangannya, kefakihan beliau, kepakaran beliau, metodologi beliau sangat hebat. Sebab tu Imam Abu Hanifah ni boleh kita kata mazhab pertama lah. Tapi tuan-tuan kena ingat, mazhab bukan 4. Mazhab ni ada kata 17, ada kata 40, ada kata 70 dan sebagainya. Kan? Ada, bukan 4 saja. 4 ni yang masyhur, yang masih hidup. Yang masyhur, yang masih hidup ni maksudnya yang masih dibawa oleh kita sampai kiamat lah. Itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini secara ringkasnya, ni mazhab. Adapun selain pada tu Thawri, Ibnu Uyanah, Tabari, Abu Thawr, banyak macam-macam lagi lah. Semua itu mazhab yang mana cuma tinggal pandangan-pandangan mereka saja, tapi tak ada pengikut, dan dia lumpuh di pertengahan jalan, terkubur di pertengahan jalan, sebab tak ada anak murid pengikut yang membawa pandangan menghidupkan mazhab-mazhab mereka. Itu di sisi mazhab yang dipanggil sebagai Imam Abu Hanifah. Okey, so kita pergi. Tadi kita fokus pada ibadat. Kita fokus pula pada beberapa perkara, contohnya dalam bab muamalah. Kan, contoh lain apa? Kita kata apa? Kita bawa yang moden lah dalam bab. Contoh takaful. Takaful ni, sebenarnya pengasas takaful ni dia gabung kepada dua mazhab. Dipanggil mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Malik. Sebab takaful, mana ada orang derma balik, dia ada beberapa kontrak lah. Satu kita panggil dia lah, basic tu ta'awun, bantu-membantu. Tapi dalam bab takaful, dia ada isu apa dia? Isu dia adalah hibatul thawab. Boleh tak kita bagi satu hadiah dengan berniat kita nak dapat balik? Kita bantu orang niat nak dapat balik bantuan tu. Contoh, bagi bayaran premium 100 sebulan dengan niat nanti bila kita accident, kita susah, kita payah, orang lain bantu bayar balik dekat kita. Boleh macam tu? Hibatul thawab. Mazhab Syafi'i tak boleh. Imam Nawawi dan sebagainya ada perbincangan yang panjang, Syirazi dan sebagainya sebut tak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata boleh. Imam Abu Hanifah kata boleh. As-Samarqandi dan sebagainya, perbincangan sangat panjang dalam mazhab Imam Abu Hanifah kata boleh. Itu satu isu. Isu yang kedua pula dalam takaful, kita kata ada beberapa isu lah, tapi secara ringkasnya ada, contohnya nizam aqilah. Nizam aqilah ni maksudnya kita tanggung, saling menanggung antara satu sama lain. Boleh ke macam tu? Dengan sebab kita bayaran tertentu dan sebagainya. Kaedah itu panjang perbincangan dalam ilmu takaful, tapi saya boleh sebut takaful yang ada sekarang ni bukan mazhab Syafi'i. Takaful yang ada sekarang ni adalah dominan mazhab Maliki, dan ada pandangan mazhab Hanafi yang digunakan pakai dalam isu berkaitan dengan takaful. Sekarang ni kita nak tukar pula konsep dipanggil ta'awun. Tak apalah pertukaran ni, tapi konsep asasnya itu dalam mazhab Maliki dan juga dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Khususnya dalam bab kita nak dapat balik kita punya bayaran tadi itu. Jadi tak ada pahala dekat situ. Tak ada pahala dekat situ kan. Itu perbincangan yang sangat panjang. Itu contoh. Kemudian juga jual beli istisna. Istisna ni apa dia? Tempahan. Mazhab Syafi'i nak jual barang ni kena ada lah.
Itu antara syarat yang paling utama, barang tu kena ada. Dalam hadis sahih, dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya, la tabi' ma laysa laka 'indah. Jangan kamu menjual satu benda yang kamu tak miliki. Itu pandangan jumhur majoriti ulama. Mazhab Abu Hanifah kata, habis perkara macam tu susahlah kita nak beli rumah. Nak kena tempah rumah dulu. Square feet berapa, apa yang kita nak kan, dan semua tu. Rumah tak ada lagi. Sebab tu siapa yang beli subsale, kan dia sebut lah, saya beli subsale. Siapa yang beli subsale rumah dia mazhab Syafi'i. Siapa yang beli rumah dengan bertempah, tunggu rumah tu siap, bayar dulu, dah buat agreement semua dengan bank, kemudian baru bayar selepas berapa tempoh tertentu diluluskan. Rumah tak siap lagi, dah start bayar. Itu mazhab Hanafi. Ni dalam bab muamalat. Banyak lagi tu dalam bab baik berkaitan dengan mu'athah, dalam bab zakat. Zakat secara umum dalam mazhab Abu Hanifah, seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Abu Qadir Zaidan dan ramai di kalangan para ulama, asal sebenarnya bayar zakat ni bukan setakat duit. Tuan-tuan duk bincang zakat fitrah kan, duk bincang zakat pendapatan semua. Sebenarnya semua zakat dalam mazhab Syafi'i mesti dibayar dengan benda tu. Contoh, 40 ekor kambing dia punya nisab, cukup setahun haul zakat. Maka zakat dia adalah 1 ekor kambing. Jadi kena bayar tu dengan kambing. Kan? Adapun sekarang ni orang bayar dengan duit. Jadi ni fatwa mana? Antaranya adalah fatwa dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab walaupun ada kaedah lah dalam mazhab Syafi'i seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, disebut oleh imam-imam terdahulu, Haythami dan sebagainya, menyatakan apa dia? Disebut kaedah tu, iaitulah mani betuliyah fi syai' fa yuqallid ala man huwa ajaza. So siapa yang mana ada kemudaratan dalam kehidupan dia, masyaqqah, ada kesusahan, kepayahan, dia boleh bertaklid mengambil pandangan ulama-ulama yang itu kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i seperti mana disebut oleh Imam Al-Bajuri dan sebagainya di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin. Tapi itu kaedah lah kita sebut. Asalnya pandangan itu, membeli tempahan itu adalah mazhab Hanafi walaupun barang tu belum ada lagi. Kemudian juga dalam bab munakahat, dalam bab perkahwinan, nikah tanpa saksi, bayar mahar sebelum bersetubuh, ada perbincangan yang sangat panjang di sini mazhab Imam Abu Hanifah. Antara mazhab yang membenarkan berkahwin tanpa saksi, adalah dia punya hujah-hujah dia. Tapi majoriti para ulama mazhab Syafi'i menyatakan tak, kena ada 2 orang saksi. Hadis-hadis yang berkaitan itu sekurang-kurangnya hasan yang menceritakan mesti ada 2 orang saksi. Walaupun sebagian tak setuju hadis itu tak sahih. Tak apa, itu perbincangan daripada sudut metodologi nak tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Tapi asalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah kata hadis itu semua tak sahih. Tak sahih. Jadi tak perlu disyaratkan 2 orang saksi. Perbincangan yang panjang tuan-tuan, tapi kita nak sebut apa dia? Kaedah para ulama itu berbeza dan akhirnya menatijahkan keputusan yang berbeza. Jadi kita saling menghormati antara pandangan para alim ulama walaupun kita bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan perbincangan yang sangat panjang. Baik, kemudian juga dalam fiqh berkaitan dengan jenayah, fiqh hudud. Hudud mazhab Imam Abu Hanifah hanya dikenakan kepada non-muslim yang zimmi. Tidak dikenakan kepada non-muslim yang musta'min, dan seterusnya perbincangan yang panjang. Kemudian juga berkaitan dengan pelbagai lagi perbincangan. Semua dalam fiqh tu ada saja berbeza pandangan di kalangan para ulama. Cuma kalau saya boleh ringkaskan sikit di sini, antaranya juga yang kita boleh tengok kan, kita boleh bincangkan adalah berkenaan dengan mazhab. Ada kitab-kitab lah dalam mazhab Abu Hanifah ni, apa kitab-kitab utamanya nak kena tahu juga. Secara ringkasnya kita kata Mukhtasar Tahawi adalah antara yang paling awal lah. Cuma ada Matan Al-Quduri atau Matan Al-Quduri ini antara matan pertama, dan daripada itu terhasil banyak kitab. As-Samarqandi buat Tuhfatul Fuqaha, kemudian juga Al-Kasani syarah pula kepada Tuhfatul Fuqaha, dan juga mereka ni sebenarnya adalah kita panggil apa istilahnya, biras, kan, maksudnya kahwin kepada adik-beradik ataupun abang ipar dan sebagainya. Dan kemudian juga daripada Tuhfatul Fuqaha tu ada pula syarah-syarah yang lain, Al-Maghinani syarah kepada syarah dan sebagainya, jadilah Bidayatul Mubtadi dan seterusnya. Itu antara kitab-kitab utama. Jadi kitab-kitab utama mazhab Abu Hanifah ni banyak. Kalau mazhab Syafi'i banyak juga. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah pun ada dia punya kitab-kitab utama. Kemudian ada dipanggil Hidayah. Matan Hidayah tu diikhtisar ataupun direngkaskan oleh Al-Mahbubi. Dan pada waktu tu jadilah kitab tu syarah matan kedua muktamad yang utama dalam mazhab Imam Abu Hanifah selepas mana Matan Al-Quduri. Daripada itulah digabungkan beberapa kitab. Lepas tu Imam Al-Musili buat dipanggil sebagai Ikhtiar, ataupun dipanggil sebagai kitab Ikhtiarut Ta'lil. Itu antara kitab yang hebat, ditahqiq oleh guru kami juga, Syekh Syuaib Al-Arnaud, yang mana dia dalam kitab mazhab Hanafi. Kemudian ada syarah Tabiin Haqaiq, kemudian ada Bahr Ra'iq dan sebagainya. Kemudian antara khatimah, penutup kepada sekian kita kata penutup para muhaqqiq, iaitulah ditulis oleh Imam Ibn Abidin dalam Hasyiah Raddul Mukhtar
yang ditulis oleh Imam Ibn Abidin, itu juga antara kitab utama. So secara ringkasnya kita kata daripada matan-matan yang ada tu, Mabsut antara yang penting, Bada'is Sana'ih antara kitab yang penting. Kemudian juga antara kitab yang penting kita panggil tadi apa, Hasyah Ibn Abidin. Kemudian juga Bidayah, syarah oleh Al-Marghinani. Syarah Bidayah tu juga beliau sendiri syarahkan. Asalnya Al-Bidayah syarah Bidayatul Mubtadi'. Bidayatul Mubtadi' syarah kepada Al-Bidayah, dan seterusnya lah kitab-kitab itu. Jadi sebab dia nama tu hampir-hampir sama kan. Cuma secara ringkas kita sebut itu antara kitab-kitab dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dan alhamdulillah mazhab Imam Abu Hanifah ni, kalau tengok sikit daripada kajian lah, antara mazhab yang dipelopori oleh ramai. Cina sebahagian mazhab Hanafi, kan, kemudian Pakistan, India. Kalau sebut Cina dengan India pun cukup lah, majoriti lah Hanafi tu. Kan, cuma kita kata di Asia Tenggara sebelah Mesir, sebahagian Jordan, itu sebahagian mazhab Syafi'i, Maliki di Maghribi dan sebahagian tempat di belah-belah sana. Kemudian juga mazhab Hambali seperti mana di di Saudi dan sebahagian beberapa tempat. Itu kita kata secara ringkasnya tentang mazhab Imam Abu Hanifah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan ambil sikap-sikap yang terpuji di sisi Imam Abu Hanifah, ketokohan beliau, keilmuan beliau, dan menjadikan beliau merupakan salah seorang ulama yang agung. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dengan sebab Imam Abu Hanifah ni sebenarnya beliau guru. Jadi sebab tu Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i mengambil daripada anak murid beliau Muhammad bin Hasan Syabani, Abu Yusuf dan sebagainya. Dan kesenambungan ilmu tu ada daripada Imam Malik dan juga daripada Imam Syafi'i, dan daripada Imam Abu Hanifah, dan yang paling awal, yang paling akhir sekali Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebenarnya ilmu mereka ni bersambung. Yang ni ambil pada ni, yang ni ambil pada ni, yang ni ambil pada mereka Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah rahmati pertemuan kita. Dan selain pada tu, saya suka nak kongsi, sharing dengan tuan-tuan, siapa yang mana nak menderma, nak menyumbang, sebab IDT ni interaktif dakwah training, ataupun kita panggil sebagai IDT ni secara ringkasnya merupakan satu badan NGO yang memberi ataupun memfokuskan kepada mu'alaf. Banyak masyarakat di luar sana yang mereka telah Islamkan dengan dakwah-dakwah brosur, dengan dakwah-dakwah berkaitan dengan kelas-kelas mu'alaf dan sebagainya. Maka semua tu memerlukan kepada sumbangan, Jadi dakwah itu, sebab tu Imam Abu Hanifah tadi, tu sisi dia. Imam Abu Hanifah menjadikan beliau seorang yang jutawan, yang kaya. Akhirnya beliau boleh sponsor, kan, boleh bayar, boleh bantu, boleh tolong dan sebagainya dalam perkembangan dakwah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan bolehlah menyumbang kepada IDT. Sinar ilmu ini juga kita kata salah satu daripada sumbangan IDT kepada masyarakat, yang mana tuan-tuan boleh bantu dengan cara menderma kepada IDT. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua, dan ambil sisi-sisi yang baik di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, pandangan beliau, sifat peribadi beliau, cara beliau, dan juga bagaimana beliau menghidupkan ibadah-ibadah ataupun ahli ibadah yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam. Moga ada manfaat untuk kita. Terima kasih banyak tuan-tuan. Mohon maaf ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Maaf ada salah dan silap.